باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. وبه قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا ثابت البناني عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. Dan seterusnya kita sudah baca dah semalam. Sampai kepada bab ru'yan nisa. Tengoklah dulu. Kita tengok dulu. Setakat telah dibaca semalam. Bab orang yang bermimpi bertemu Nabi SAW. Asalnya ra'a maknanya melihat. Bab orang yang melihat Nabi SAW dalam tidurnya. Begitu bahasa Arab. Bahasa Melayu kita kata orang yang bermimpi. Mesti mimpi itu dalam tidur lah. Mesti mimpi itu dalam tidur. Orang yang bermimpi bertemu Nabi SAW. Jadi ra'at di situ dengan makna bertemu. Walaupun katakanlah dia buta. Kalau kita kata dengan makna tengok, boleh jadi ini khusus dengan orang yang celik. Dalam mimpi itu pun dia celik juga. Adalah makna lihat ataupun tengok. Tapi kalau orang buta, buta semasa jaga. Dan dalam mimpi itu pun buta juga. Ada juga orang yang buta semasa jaga ni. Dalam mimpi itu dia tengok Nabi dengan celik. Dengan celik Tuhan beri ke dia nampak Nabi SAW. Ada juga buta semasa jaga dan mimpi itu pun buta juga. Lagu mana? Nak kira kah kalau Nabi SAW kecek dengan dia? Maklumnya kepada dia itulah Nabi tu yang bercakap dengan dia tu, yang pegang dia kah? Macam mana boleh pakai ke tidak? Dengan sebab itu kita terjemah tadi orang yang bertemu dengan Nabi SAW. Orang yang bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Itu lebih luas maknanya. Sebab semua dia dipakai. Syaitan tidak boleh berupa tu bukan rupa mana hak nampak dengan mata tu saja, tidak. Dalam segala-galanya, suara dia pun dia tak boleh tiru. Misalnya kalau pegang rasa tu, rasalah mana-mana. Tangan Nabi lembut, kasar kau lagu mana kau, hak tu pun dia tak boleh berupa. Dalam apa bentuk sekalipun. Bukan kata tak boleh berupa ni dari segi pandangan saja, tidak berkait dengan pandangan saja, seperti mana yang zahir kita dapati daripada ra'a, perkataan ra'a tu. Sebab asal makna ra'a makna melihat, tengok. Itulah yang kita kata kalau orang buta, ada kalanya orang celik dalam jaga ni, tapi dia mimpi tu dia buta. Katakanlah, boleh jadi. Adakah tidak dikira mimpi itu dia bertemu dengan Nabi? Jawabnya dikira juga. Maksud di sini ra'a di sini maksud bertemu. Man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ru'yahu ataupun fi manamihi. Orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika tidurnya, yakni dalam mimpi dia. Kita tengok hadis ni, mula-mula ni Abu Hurairah berkata, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqazah. Orang yang bermimpi melihat aku ataupun bertemu denganku semasa tidur. Kita tak payah terjemah gitu dah. Orang yang bermimpi bertemu denganku, melihat, gitu saja. Tak payah sebut dalam tidur dah, sebab bahasa Melayu tu makna mimpi tu dalam tidur. Tapi dalam bahasa Arab tidak gitu. Dia akan melihat aku dalam jaga, ketika sedar. Wala yatamathalu syaitanu bi,
syaitan tidak boleh berupa dengan rupaku. Hadis yang kedua, sesiapa yang melihat aku dalam mimpinya, dalam tidurnya, maksudnya dalam mimpinya, faqad ra'ani, maka sebenar-benarnya dia telah melihat aku. Fa inna syaitan la yatakhayyalu bi, kerana sesungguhnya syaitan tidak boleh berupa. Serupa juga dengan makna yatamassal tadi. Dan ru'yal mukmin, mimpi orang mukmin itu adalah satu juzuk daripada 46 juzuk kenabian, dan seterusnya, ada seterusnya. Jadi apa makna dalam hadis yang pertama kita baca malam ni? Dia akan bertemu, dia akan tengok aku dalam jaga. Apa makna? Setengah-setengah orang dia pakar mengikut zahirnya. Mengikut zahir, iaitu orang yang mimpi jumpa dengan aku, dia mesti jumpa dalam sedar. Situlah mari kepercayaan yang bukan-bukan pula. Dalam sedar tu mana dalam alam musyahadah. Maknanya jumpa gini. Kalau dalam sedarnya mana tidak mimpi, Nabi mari supaya dengan kenalan kita kenal mari. Dengan berjisim, dengan bertubuh gitu, dia faham. Tak kena. Tidak gitu maksud di sini. Tidak gitu. Kalau faham aku tu tersasar jauh. Tersasar jauh. Sebab apa kita tengok dalam syarah ni? Dalam syarah nombor 13 nombor 13. Fasayarani fil yaqظah, makna lafzil Bukhari. Makna dia yang dimaksudkan di sini ialah ahlu asrihi. Orang di zaman dia tu. Nabi kata ni. Sesiapa yang bermimpi bertemu dengan aku, melihat aku, dia akan melihat aku dalam jaga. Yang ni Nabi kata kepada orang zaman dia. Mana-mana orang kafir dia mimpi jumpa dengan Nabi, dia akan jumpa. Tuhan beri jumpa dengan dia dalam jaga. Dia akan pergi jumpa dengan Nabi SAW. Gitu. Ataupun Nabi akan pergi ke tempat dia tu, dan dia akan berjumpa dengan Nabi SAW. Itu maknanya faqad ra'ani fil yaqظah. Fasayarani fil yaqظah. Bukan makna kita sekarang ni Nabi mati dah tu, kita mimpi dengan dia, maka dia akan bertemu pula dengan Nabi tu dalam keadaan dia tu jaga. Tidak lagu tu. Tidak lagu tu. Satu makna dia. Maknanya man ra'ahu fil manam, sesiapa yang melihat Nabi SAW ataupun bertemu dengan Nabi dalam mimpi, Allah SWT akan memberi taufik kepadanya untuk berhijrah, pergi bertemu dengan Nabi SAW, dan dia akan mendapat tuah tu, bertemu dengan Nabi SAW. Satu maknanya. Yang kedua maknanya, dia akan melihat kebenaran mimpi dia tu di akhirat nanti. Kebenaran mimpi dia tu dia akan melihat di akhirat nanti dalam keadaan sedar, bukan mimpi lah, akhirat. Itu tanda petanda baik. Orang yang berjumpa, mimpi berjumpa dengan Nabi, tanda baiklah kepada dia. Tanda betul. Dan dia akan berjumpa dengan Nabi di akhirat besok. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, orang yang mimpi jumpa dengan Nabi dalam tidur dia lah mimpi, dia akan melihat Nabi dalam keadaan yang istimewa, berbeza daripada orang lain di akhirat nanti. Dari segi dia dekat, dan dia akan mendapat syafaat Nabi SAW lebih istimewa daripada orang lain. Itu makna yang ketiga. Au yarahu fiha ru'yatan khassah fil qurbi minhu wasyafa'ah, dan sebagainya. Itu dari segi makna yang ketiga. Makna yang keempatnya paling tinggi hak boleh dalam dunia ni. Ni makna. Sini tak ada. Dalam kitab lain lah disebut. Paling tinggi hak maksud hadis ni, kalau kata akan melihat Nabi dalam jaga, dalam sedar tu, yakni dia akan melihat Nabi di alam misal. Alam misal ni alam dunia ni, sedar. Tapi dia bertemu dengan Nabi SAW, kalau orang lain tengok, orang lain tak nampak. Gitu. Kalau kata bertemu dengan Nabi alam musyahadah, tak betul. Kalau alam musyahadah, orang lain nampak juga. Ada. Dia sedar, dia tidak mimpi. Tapi dia berjumpa dengan Nabi di alam misal. Alam misal. Jadi Allah SWT bui ke dia supaya dengan mimpi jugalah alam misal. Supaya dengan mimpi jugalah. Tapi dia tidak mimpi.
Mana alam misal itu tidak semestinya dalam rupa Nabi SAW hak asal betul-betul. Tak mesti. Dan ia juga mempunyai takwilan. Kalau tak serupa betul-betul, mana saya kalau rambut tu sepanjang mana hak ubah. Kalau lebih walaupun selai daripada hak sebenarnya, itu bukan sebenar. Maknanya mimpi ataupun tengok tu mesti ditakwil. Mesti ada takwilan dia. Supaya dengan mimpi. Itu maksud alam mithal. Paling tinggi ulama timur sekata. Tak ada orang kata alam musyahadah gini. Tapi bagi dia tu memanglah supaya orang tengok hak nyata gini, bagi dia tu. Syaitan tidak boleh berupa denganku. Maknanya sama ada di alam mimpi ataupun alam mithal. Alam mithal sana. Tak boleh berupa. Lepas pada tu kita tengok hadis yang kedua, sesiapa yang bermimpi bertemu dengan aku, maka sebenar-benarnya dia telah melihat aku ataupun bertemu dengan aku. Kerana syaitan tidak boleh berupa dengan rupaku. Ni dia kata ulama berselisih pendapat tentang sabda Nabi SAW, faqad ra'ani, maka benar-benar dia telah melihat aku. Ibnul Baqillani kata maknanya mimpi dia tu betul lah. Bukan mimpi ngaruk orang kata. Permainan tidur. Semasa tidur tidak. Dan ia bukan tashbihati syaitan. Syaitan ke? Permainan syaitan ke apa tidak? Dalil dia lagi yang menguatkan makna ni ialah sabda Nabi SAW, faqad ra'al haqqa, sesungguhnya dia telah melihat sesuatu yang benar. Yang ni mimpi yang betul. Lepas tu dia kata mungkin orang yang bermimpi tu dia tengok tak serupa dengan sifat Nabi SAW yang maklum. Tak serupa yang maklum dalam kitab. Misalnya orang yang nampak Nabi SAW tu janggutnya putih belakang. Putih. Berubah janggutnya. Ataupun dua orang yang melihat dalam masa yang sama, mimpi masa yang sama. Hak ni lagu ni, hak ni lagu ni, tak serupa Nabi tu. Hak ni di sebelah timur, hak ni di sebelah barat. Mungkin juga maknanya dia lihat begitu. Hak mimpi Nabi tu begitu. Lepas tu dia kata orang lain lagi, ulama-ulama lain lagi mengatakan hadis ini mengikut zahir dia. Maksudnya sesiapa yang melihat Nabi SAW dalam mimpi faqad adrakahu. Maknanya hak tu lah, begitulah, maknanya dia telah mendapat yang benar. Dah boleh. Jadi kesimpulannya dia kata panjang ni sini ni. Dia kata sesiapa yang mimpi kalau betul-betul rupa Nabi. Rupa Nabi tu pun dia ada khilaf pula. Rupa Nabi hak yang dimaksudkan betul tu hak mana? Hak dekat dia nak mati. Setelah dia tu hak katanya. Ada yang kata gitu. Ada yang kata ketika dia mula-mula bangkit diutuskan sebagai Nabi tu. Rupa tu. Itu makna hak betulnya. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan tak kira rupa mana-mana pun, di peringkat mana-mana pun, asalkan betul seperti mana yang digambarkan dalam kitab, maka itu adalah mimpi yang benar yang tidak perlu kepada takwilan. Kalau sekiranya betul. Misalnya pada ketika Nabi SAW sebelum mati itu, rambut dia gapo ni, janggut dia tak ada lebih daripada 20 helai. Yang berubah. Kalau lebih, tak lah tu. Siapa setara tu? Kalau dia dapati lebih daripada 20, maka tidak. Tak betul dah tu mimpi tu. Jadi makna mimpi itu mimpi yang perlu ditakwil. Mimpi yang mempunyai takwilan. Begitu juga kalau tidak dalam rupa Nabi, lagu lain. Misalnya Nabi tak ada janggut ke? Padahal tak pernah Nabi SAW ni cukup janggut, tak pernah. Tak ada dalam hadis mana-mana pun. Tiba-tiba dia mimpi nak tengok Nabi tak ada janggut. Atau Nabi hitam kau
Padahal Nabi itu putih orangnya, atau Nabi rendah kau, atau macam-macam lagi lah boleh nampak. Ia tidak betul seperti mana yang digambarkan dalam kitab. Maka semua tu mimpi itu perlu ditakwil. Orang panggil mimpi yang mempunyai takwil lah. Qadhi Iyad pun kata lagu tu, orang lain pun kata lagu tu lah, boleh katakan. Semua kata begitu. Lepas pada tu kalau kata mimpi itu, tak mesti dia mengaku aku Rasulullah Nabi Muhammad, tak mesti. Orang lain tunjuk kau kata itu Nabi. Dan semua orang lain dalam mimpi itu kita nampak menerima itu sebagai Nabi. Orang lain dia sebagai Nabi kau, ataupun tak ada sama-sama cerita, kita maklum dia tu sebagai Nabi. Kita bercakap dengan dia tu sebagai Nabi Muhammad SAW. Maka itu dikira Nabi dah lah. Dia kira gitu. Betul dah tu mimpi kita. Tak kira belah mana-mana. Tak kira. Betul kau tidak dengar perasaan kau tak betul, tak kira. Cumanya dia beza lagu mana? Kalau hak tak serupa dengan hak kita dapati dalam kitab tu, maka mimpi itu mimpi yang mempunyai takwilan. Takwilan mana tidak dipakai zahir dia. Tentu Nabi tidak gitu. Apabila kita sedar, kita tidak boleh yakin, tak boleh pegang bahawa Nabi Muhammad tu sebab kita mimpi. Janganlah gitu. Kalau tak betul seperti dalam kitab. Bahkan kita kena kata, hak mimpi tadi betul dah, gambaran tu Nabi dah. Tetapi hak sebenarnya Nabi tidak gitu. Bila kita sedar, kita kena yakin gitu. Tak boleh yakin seperti hak kita mimpi tu. Misalnya Nabi huduh kau, tak boleh yakin lagu tu. Tak boleh. Kalau kita yakin lagu tu silap, rosak. Kita kena pegang hak ada dalam kitab ni. Hak ada dalam kitab ni lagu mana gambaran lagu tu. Hak kita mimpi tu tak betul. Tak betul dari segi hak sebenarnya. Tapi dari segi untuk makna, sesuatu makna, pengertian, pengajaran, panduan, itu memang ada. Memang boleh dijadikan panduan, boleh dijadikan pedoman. Itu makna. Jadi kita kena takwil. Takwil itu pula kena betul lah, kena tepat. Jadi di antara semalam kan nak sebut dah buku yang paling baik. Setakat ni jumpa ni tentang mimpi-mimpi Nabi. Ada sebut semalam Siratun Nabi ba'da bisalin Nabi. Sirah Nabi selepas Nabi SAW wafat. Sirah Nabi selepas Nabi SAW wafat. Orang duk tulis sirah Nabi semasa dia hidup. Lagu tulis sirah Nabi hak maklumnya. Dia tulis hak selepas mati. Sebab apa dalam ni banyaklah. Tadi anak baca pula sikit, tengok setengah tepat lah. Memang tokoh-tokoh ulama di Pakistan apa boleh katakan akui memang kitab ni sebagai buku yang bagus. Bahkan satu negeri di Pakistan, negeri Punjab, dia pihak kerajaan meluluskan, dia beli untuk semua perpustakaan, sekolah-sekolah ke mana-mana, di sekolah, semua sekolah beli buku ni dan dijadikan untuk dijadikan rujukan. Memang bagus buku ni. Lepas tu kalau kita tengok di sini kan, sikit-sikit lah nak baca, bukan nak baca semua. Baca tajuk dia tak apa dah. Tajuk dia lah dulu. Tajuk dia. Satu, kitab-kitab yang mana orang kemudian mimpi Rasulullah SAW kena kitab tu. Ada beberapa. Ada berapa? Nombor 1, muka surat 20, nombor 21, 32. Banyak kitab tu. Ni tajuk dia. Di antaranya kitab Bukhari. Kitab Bukhari yang kita baca. Hak tu Nabi SAW adalah dalam ini. Dia sebut siapa-siapa hak mimpi tu. Nabi SAW tanya, orang tu duk baca kitab Fiqh semua, Fiqh Syafi'i. Nabi SAW ulama lah. Nabi SAW pun tanya dia, bila nak baca kitab aku? Heran. Kitab mana kitab Rasulullah? Bukhari ni lah, kata dia. Jadi hak lagu tu, cerita-cerita hak lagu tu, mimpi hak lagu tu berkenaan dengan kitab-kitab yang Rasulullah SAW kenal. Ada beberapa ni peristiwa, bukan satu. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Sini ada dalam ni saja dia sebut. Lepas tu nombor 2, mimpi ni orang-orang yang baik-baik lah kira-kiranya, orang yang terkenal, dan dia ada rujukan. Setiap dia mari dia sebut tu rujukan ni. Tengok situ kitab tu, dalam kitab tu ada. Itu bagus. Yang kedua iaitu Nabi SAW dalam mimpi, dia isyarat situ buat sekolah, situ gali telaga, situ buat goni-goni. Apabila sedar, orang tu dapati memang ada bekas tepat hak Nabi SAW tanda tadi. Di antara sekolah hak lagu ni ada sebut sini 2 peristiwa hak lagu ni. Salah satunya iaitu Darul Ulum Dioban, tempat hak mengaji hadis. Boleh katakan ilmu hadis sana ni pecah daripada situ. Asas silahnya sebelum dibina bangunan tu, pengetua dia tu mimpi. Nabi SAW kata gali telaga sini buat gini. Dia bangun pagi, kita tengok ada situ bekas tempat tanda-tanda. Pelik dah. Yang ketiga, sebelum orang masuk Islam, Nabi SAW jumpa dengan dia dulu. Lepas pada tu dia masuk Islam. Ni yang kedua, yang ketiga. Yang keempat, ada beberapa peristiwa ni. 1, 2, 3, 4, 5. Hak ni hak dia sebut ni, iaitu Nabi SAW panggil orang-orang tertentu tu pergi dekat dia Madinah. Memang orang tu pergi lepas pada tu. Pergi. Yang kelima, hak ni Qadiani kan? Qadiani ni Mirza Ghulam Ahmad tu. Qadiani tu, Nabi SAW ada orang mimpi, pergi tengok kubur dia. Nabi kata, pergi tengok kubur dia. Ada peristiwa dalam ni. Jadilah memang pelik lah. Memang pelik. Hak sesak tu. Ada orang mimpi Nabi SAW sapu dengan air liur dia, tubuh dia bau wangi semua. Lepas pada tu pelik. Pelik semua, tubuh dia jadi wangi lepas pada tu. Sebelum pada tu tidak begitu. Ni ada juga peristiwa ni. Ada juga orang yang mimpi Nabi SAW duk bagi susu. Di kalangan satu kumpulan ada juga. Lepas tu ni reka-reka lah, sebab panjang tajuk-tajuk dia ni pun banyak ni. Ada Nabi SAW, orang nak pergi perang, dia bagi berita gembira, kamu akan menang. Memang menang. Dalam beberapa peristiwa yang lain pula, Nabi SAW ikut sekali. Yang semalam kan saya sebut, iaitu Tariq bin Ziyad tu, Nabi SAW Tariq tu mimpi hak nak pergi takluk Sepanyol dulu. Mimpi Nabi dengan sahabat-sahabat mari sekali dengan senjata ke apa. Nak pergi mana tanya, nak pergi sekali dia kata. Itu isyarat kepada kemenangan. Banyak peristiwa-peristiwa lagu ni bukan 1, 2 di sini. Ni peristiwa seorang perempuan yang tidak Islam. Dalam mimpi dia jumpa, dia jumpa dan Islam dengan Nabi SAW. Esok pagi boleh baca surah Fatihah, dan suratul Ikhlas, qul huwallahu molek-molek. Boleh baca, tak pernah belajar, boleh baca. Ni pun ada. Ni cerita yang kena belah, peristiwa yang kena belah. Ada satu peristiwa Nabi SAW baca dekat mulut dia, baca Quran, pergi dekat dengan mulut dia. Orang tu sampai ke mati, mulut dia tu bau wangi. Banyak lah ni. Hak daripada selepas Nabi SAW wafat sampai ke ni, hak dalam ni dia kubur sampai ke ni. Banyak peristiwa. Jadi artinya Nabi SAW ni seseorang walaupun mati ada semua dia tu panduan, isyarat, ada semua kepada umat ni. Tidak kata lepas gitu dok. Kalau nak tahu, baca buku ni. Sebab tu anak rasa salah satu buku kalau patut diterjemah daripada bahasa Urdu ni. Dan dalam ni boleh katakan semua sebut, tak pernah ada lagi dalam bahasa mana-mana pun lagu ni terkumpul. Lagu ni tak pernah. Inilah buku yang pertama.
Banyaklah, banyak. Ni kalau nak kira dari segi tajuk dia ni, cerita ni ada 264 tajuk. Tiap-tiap tajuk tu ada di beberapa cerita. Dia cerita ni dia bukan cerita macam cerita ni nak suruh sedak cerita buat bunga bahasa sedak. Dia ayat betul. Ada dalam kitab gitu. Dia ayat lagu tu. Dan mula-mula sekali dia sebut ni sebagai peringatan. Dia kata peringatan. Jangan main-main masalah mimpi. Lama kan baca buku ni hak tu berani nak ayat cerita mimpi jumpa dengan Nabi. Hak ni jumpa dengan Nabi yang main-main. Akibat buruk orang tu. Dia sebut sebab itu dusta serupa dengan berdusta atas nama Nabi, raya hadis palsu juga. Serupa. Dalam hadis pun sebut gitu. Orang yang berdusta selepas Nabi mati. Mimpi, dia kata dia mimpi jumpa dengan Nabi, sebenarnya tetap tak mimpi pun, tak ada jumpa pun. Bala besar akan kena. Tak lama akan nampaklah cerita dia lagu mana. Sini dia ada bagi peringatan lah berdasarkan hadis-hadis. Dia bagi peringatan. Jadi itulah. Lepas tu hak rujuk kau dia ambil ni pun cukup. Beratus buah lah kitabnya. Jumlah semuanya 283 buah kitab. Tempat rujukan dia ambil. Jadi dia payahlah. Siapa yang mimpi? Lepas tu dia buat ni fihris dia pula. Fihris dia ni molek dia buat. Siapa yang mimpi? Lepas tu kitab mana? Dalam kitab mana dia? Dia sebutlah ni orang ni mimpi. Jadi orang yang mimpi ni kira-kiranya berapa ratus? 313 orang terkumpul dalam ni. 313 orang hak mimpi. Dia sepanjang zaman ni. Paklan ni. Dia sebutlah. Lepas tu ayat ni dalam kitab mana? Hak ayat cerita ni. Betul tak betul? Wallahu a'lam. Tapi berdasarkan orang-orang ni, orang jujur, orang baik, ulama-ulama duduk sebut, dan berdasarkan peringatan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat dah tu, kalau tak betul bala besar orang tu. Dan itu bermakna dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah menyiapkan diri dia dalam neraka. Serupa dengan reka hadis juga. Serupa lagu tu. Ni lah mana dia kira dia royak. Itulah dalam kitab ni. Betul tak betul serah kepada dia lah. Gitulah maknanya. Sebab benda ni dia tak ada sanak, tak ada gapo, lagu tu je. Tetapi kalau kita perhati semua ni kan, memang ada panduan berlaku, menjadi pedoman kepada kita. Sekali-sekali dia berlaku begitu tu sebenarnya ada maksud. Tidak saja. Seperti semalam kita cerita dah, pengarang ni sendiri, walaupun benda tu benda biasa, tetapi memang berlaku daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni memang benda pelik-pelik. Nabi sallallahu alaihi wasallam tulis di papan hitam tu loki dalam bahasa Urdu. Maknanya labu air. Dianya sakit kulit ni, habis doktor dah, kita kata pakar, jak kecil lagi sakit kulit, tak sembuh-sembuh. Dia pun ingat berkali nak suruh makan kau ni, makan sembuh. Walaupun benda lagu tu kita kata. Tu pengarang dia sendiri. Dia mimpi dia sendiri. Bini dia pun ada mimpi juga. Jadi yang mendorong dia ni menulis hak ni pun yang besarnya isteri dia. Isteri dia beberapa kali lebih lagi daripada dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang pendorong besar untuk dia mengumpulkan buku ni, kata dia. Dalam mukaddimah dia tu gitu. Jadi kita tengok di sini betul-betul tu. Cuma sama ada takwilan atau tidak ada takwilan, itu soal lain. Ada takwilan atau tidak ada takwilan. Seperti Imam Bukhari ni sendiri dalam ni pun ada sebut, sebelum dia mengarang kitab ni, Bukhari ni, dia mimpi dulu. Dia mimpi Nabi SAW kena hurung kelalak.
Lalak banyak. Dia duduk kebah hambak lalak. Dia duduk kebah hambak lalak daripada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia cerita kepada tok guru dia. Tok guru dia lah, tok guru Imam Bukhari ni, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai dan ramai lagi hak lain-lain. Dia mutu kata, itu takwilan dia. Mimpi yang ada takwilan. Lagu tu mimpi yang ada takwilan. Sebab apa? Kalau biasanya lalak ni kita kata dia bau busuk, bau dia pergi kan. Jadi zahirnya kita tengok dari segi mimpi tu, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni busuk? Ia dikerumu oleh lalak tu. Takkanlah lagu tu hak sebenarnya. Bila hak sebenarnya tidak begitu, kena takwil lah. Apa takwilan dia? Takwilan dianya, tutup guru dia ayat, kamu akan datang akan buat sesuatu yang membersihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni orang buat menyebabkan jadi cemar lah, jadi kotor. Kamu berusaha akan membersihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara tulis kitab gapokah dia sebut gitu. Daripada situlah Imam Bukhari tulis kitab. Sebelum tu dia mimpi gitu. Pelik juga tu kan? Pelik juga. Habislah situ. Jadi tak dapat tidak kita rasa sebab dalam bahasa Arab dalam gapo pun tak ada ni. Dan dia bukan cerita ni, cerita Arab saja tak, semua bangsa daripada dulu sampai ke ni. Sangat baik buku ni. Memang ada contoh lah. Ada contoh. Seterusnya riwayat daripada Abi Qatadah, beliau berkata Nabi SAW bersabda, mimpi yang baik itu daripada Allah, dan hulum, mimpi yang buruk itu daripada syaitan. Sesiapa yang mimpi sesuatu yang tidak menyenangkannya, ataupun yang dia tidak sukalah, maka hendaklah dia siup sebelah kiri dia 3 kali dan berlindung daripada syaitan. Yang ini dengan Allah daripada syaitan. Kerana sesungguhnya apa yang dia tengok dalam mimpi itu tidak akan memudaratkannya, dan sesungguhnya syaitan tidak boleh menyerupaiku. La yatara abi, tidak boleh menampakkan diri dia seperti aku. Tak boleh lagu tu. Yang ini menyerupaiku tak boleh. Itu jaminan lah tu. Jaminan. Sebab itu penting. Buku ni pentingnya dari segi mana? Dari segi takdir lah. Setiap orang yang mimpi, kalau kata Nabi, syaitan, bukan syaitan tu, mesti ada isyarat ke mana-mana. Itu pentingnya. Jadi hak kita mimpi ni macam-macam kan. Hak tak molek macam-macam lah. Yang tindih ke hatu, ke hambak ke hatu lah, macam-macam lah yang menakutkan. Kalau lagu tu daripada syaitan, maka kena tiup 3 kali. Balik kiri, balik kiri. Ikutlah kita duduk menyenggeng. Kalau menyenggeng kanan alik bawah, alik kiri alik atas, selalulah. Kalau kita duduk terletak gitu, alik kiri, begitulah selalu bila kita sedar tu. Dan berlindung daripada syaitan. Syaitan tidak memudaratkan. Mimpi itu tidak akan jadi apa-apa. Mimpi itu mimpi saja je, tidak kata memberi petunjuk apa-apa, tidak. Walaupun menakutkan kita, gung tengok. Kita kalau ingat pada mimpi itu, gung. Tak sah rusing. Tak ada apa-apa. Mimpi lagu tu tak ada apa-apa. Sebab daripada syaitan, dia hanya menakut-nakutkan. Sebenarnya tak ada apa. Bahkan dia jadi susah hati pula apabila kita tidak rusing, tidak hirau, tak fikir masalah mimpi itu. Tidak kata bawa panjang mikir, tak. Jadi susah hati pula dianya bila kita gitu. Tetapi kalau kita duduk turut mimpi itu, jadi terbawa-bawa sampai mempengaruhi gerak-geri kita, hidup kita, suka benarlah dia, jayalah dia. Itu pun salah satu cara dia nak mengganggu kita juga. Seterusnya Nabi SAW bersabda, man ra'ani faqad ra'al haqqa. Sesiapa yang melihat aku, yakni dalam mimpi dia, dalam tidur dia, faqad ra'al haqqa, maka sesungguhnya dia telah melihat yang benar. Yang benar. Cumanya kena takwil lah. Kena takwil lah. Hak mana kena takwil tu? Lagi, faqad ra'al haqqa fa inna syaitan la yatakawwanuni.
Mana lafaz tu macam-macam. Lagu ni tak boleh, lagu ni tak boleh, lagu ni tak boleh. Artinya supaya yang disebut tadilah. Mana kalau dia nak buat rupa suara tu, suara tidak suara Nabi, dia nak kata suara Nabi, tak boleh. Tak boleh. Mana kalau orang tu buta pun, dia hanya dengar suara, dan suara tu kira suara Nabi, syaitan tak boleh berupa dengan suara Nabi. Lepas tu kalau dia mari, kita kata dalam bentuk jamuh saja, dan kita maklum itu Nabi, betul, syaitan tak boleh berupa buat lagu ni, lagu ni, lagu ni, tak boleh. Sebab itulah kita tengok dalam hadis ni, lafaz dia tu tidak sama. La yatara'abi, la yatakawwanuni, la yatakhayyalu bi, la yatamathalu bi. Banyak lafaz yang berlainan itu yang mengisyaratkan kepada macam mana cara sekalipun syaitan tak boleh berupa dengan Nabi SAW. Dalam bentuk suara ke, dalam bentuk apa pun tak boleh berlaku. Bukan dari segi nampak rupa saja, tidak. Dari segi lain pun tak boleh juga. Ini bab mimpi pada waktu malam pula. Rawahu Samurah. Mimpi pada waktu malam. Apa yang Imam Bukhari buat tajuk lagu ni? Sebab apa? Sebab ada dalam hadis yang lain. Dalam hadis yang lain, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata asdaqur ru'ya bil ashar. Hadis riwayat Ahmad marfu'an, dan Ibn Hibban mengatakan sahih. Mimpi yang paling benar, yang paling tepat ialah mimpi pada waktu sahur, dekat-dekat nak subuh tu. Memang hal tu paling benar. Tetapi adakah khusus dengan waktu tu? Tidak. Waktu lain pun boleh juga. Itu Imam Bukhari buat ru'yal lail. Selagi malam, ada termasuk dalam malam lah, tak kira lah sahur ke, pukul 12 malam ke. Orang panggil malam tu, malam di sini kira ni, kira cara Islam lah. Cara Islam, iaitu bila jatuh matahari tu, malam dah tu kira. Malam dah tu kira. Lepas tu selagi tidak fajar sadiq, malam lah orang panggil. Apabila fajar sadiq, maknanya masuk subuh tu, orang kira tidak malam dah tu, walaupun gelap lagi. Itu yang dimaksudkan malam di sini. Jadi malam tu boleh jadi semua, pada semua ketika lah, bukan pada waktu sahur saja. Takut-takut orang kata pada waktu sahur saja. Cuma hak tu asdaqur ru'ya, yang paling benar. Yang paling benar. Hak lain pun boleh jadi benar juga, tapi yang paling benar hak tu lah pada masa tu. Lepas tu dia riwayat daripada Abi Hurairah, katanya Nabi SAW bersabda, aku diberikan mafatihal kalim, anak kunci ucapan. Anak kunci ucapan. Wa nusirtu birru', dan aku diberi pertolongan dengan menimbulkan rasa gerun di dalam hati musuh-musuh. Dalam hati musuh-musuh. Dalam setengah-setengah hadis dia sebut 3 hari lagi. Jarak 3 hari lagi nak sapa Nabi situ, rasa dah gerun, takut orang kafir tu. Wa bainama ana naim, ni anaknya, ketika aku sedang tidur, al-barihata, malam tadi. Al-barihah tu mana malam. Ini hak Imam Bukhari ambil tu mimpi malam tu. Jadi dia kata malam tadi tiba-tiba aku diberikan mafatih, anak kunci gedung-gedung bumi, sehingga diletakkan di tangan aku. Bukan pagi tu pagi letak atas meja, kalau tak, boleh letak tangan, bubur dalam tangan gitu. Qala Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah pergi, dan kamulah yang memunggahnya. Kamulah hak punggahnya. Jadi hak naknya u'titu mafatihal kalim itu, supaya lain-lain dalam bab lain pun kita sudah jumpa dah. Maknanya apa dia mafatihal kalim itu? Kebanyakan ulama mengatakan Quran itu sendiri. Aku diberikan kunci ucapan. Mana ucapan hak nombor 1 sekali. Yang ni kalau kita boleh anak kunci itu terbuka segala hak lain. Rahsia bahasa yang lain itu terbuka belaka. Yang itu apa dia? Quran itu. Hak nak di sininya Nabi SAW mimpi tengah malam buaya nak kunci. Artinya Allah SWT akan memberi
kemenangan kepada Nabi SAW dalam menguasai gedung-gedung bumi. Jadi kerajaan-kerajaan besar yang kaya di zaman dia tu akan jatuh ke tangan dia. Itu maksudnya. Tetapi kejatuhan itu tidak jelas lagi, tidak jelas mana di zaman Nabi SAW. Artinya bui tangan dia ni pun maksudnya bui kepada umat dia. Hak itulah Abu Hurairah kata Nabi SAW sudah pergi dah. Kamu duduk punggah harta benda tu. Lah ni mana zaman Sayyidina Umar, di zaman Sayyidina Osman kan, Rom dan Farsi itu jatuh ke tangan Islam. Ketika tu harta benda banyak sangat dan orang Islam ambil. Tengok mimpi Nabi SAW betul. Hak dia mimpi tu betul, memang berlaku. Lepas pada tu riwayat daripada Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, malam tadi aku nampak uraniyal lailah, ditunjukkan aku, yang ni kepadaku lah, aku nampak aku, begitu. Malam tadi duduk dekat Kaabah, tiba-tiba aku nampak seorang yang Adam, yang merah kulit, orang kata merah kulit. Merah kulit lagu mana? Warna putih kemerahan, bukan putih kuning. Ada juga itu merah kuning orang panggil. Jadi merah putih kuning itu lain. Ni putih merah, gitu. Adam itu Ka'ahsani ma antara'in, mana orang yang berwarna lagu tu hak paling comel. Kalau pernah kau tengok lagu mana, kamu nampak lagu tu, aku nampak. Dia tu. Dan dia mempunyai rambut yang panjang. Rambut panjang. Ni tekak-tekak ni rambut ni. Seperti orang yang paling comel lah kau tengok, yang berambut panjang begitu. Lagu mana kamu nampak? Mungkin ramah orang panjang lagu tu, tapi hak tidak comel. Ni comel lagi, kita kata. Ni comel lagi, ni comel lagi. Kalau kau pernah tengok orang hak panjang setara tu, hak paling comel. Lagu mana? Lagu tu lah aku nampak paling comel lah maknanya. Ka'ahsani ma antara'im minal limam qad rajjalaha, rambut dia tu bersikat, mana dia sisir dah rambut dia. Dia sisir rambut. Dia sisir rambut. Di sini nampak rambut dia tu, nampak cukuplah rambut. Sampai sekat ni. Lepas tu rambut dia tu disikat, dan dalam keadaan air menitis daripada rambut, mana macam dia baru keluar daripada bilik mandi. Bilik mandi. Dan dia berpegang, bertelkai tu mana dia pegang atas dua orang. Dia pegang bahu alik ni seorang, alik ni seorang. Dia pegang sambil dia berjalan. Duduk bertawaf Kaabah, berjalan mengelilingi Kaabah. Saya pun tanya, siapa tu? Maka ada orang cerita, ada orang kata faqala, dia pun berkata, ataupun dalam setengah nuskah faqila, dikatakan tu maknanya dia tahulah bunyi lah, ataupun ada sesiapa royak lah ke dia. Itulah Masih Ibnu Maryam. Masih Ibnu Maryam. Seperti mana biasa, kalau hak jenis royak gitu kepada Nabi ni, Jibril lah. Dalam riwayat yang lain pun disebut Jibril juga. Lepas tu aku tengok pula seorang yang rambut keriting. Bukan keriting tu khotok. Itu Ja'din tu maknanya ekal, rambut ekal. Khotot, ekal kuat benar. Ekal kuat benar. Kita kata kalau bahasa Kelantan, khotok. Ekal khotok. Mata dia sebelah kanan buta sebelah. Lepas tu biji mata dia tu timbul tubik macam buah anggur. Buah anggur lagu mana? Buah anggur kan kita tengok panjang gitu. Tubik lagu tu. Tafi'ah ni timbul, terbonjol keluar. Begitu. Fasa'al tu, saya tanya, siapa ini? Dia jawab, Al-Masihud Dajjal, Masih Dajjal. Jadi ini hak Nabi SAW. Tengok ni. Mimpi. Uraniyal lailah, mana aku bermimpi malam tadi. Aku tengok, aku melihat. Mana dia mimpi lah. Mimpi Nabi SAW. Hak mula-mula tu dia tengok Nabi Isa lagu tu. Lepas tu Dajjal. Apa makna? Kita kata, kan dalam hadis sebut, kan Dajjal tak boleh masuk, pergi Mekah. Ni mana ni? Nabi SAW tengok situ. Bahkan dalam riwayat yang lain disebut Nabi Isa tawaf, dia pun tawaf. Tawaf anak dia ni. Apa isyarat? Di situlah isyarat kepada orang yang tawaf Kaabah ni, ada hak molek,
ada hak tak molek. Boleh jadi berlaku. Boleh berlaku. Sebab itu dalam sejarah kan, kalau kita tahu Guru Nanak dia pergi ke Mekah. Dia pun tawaf juga Kaabah. Mana tak jadi masalah. Tak ada apa-apa berlaku. Khomeini dia dahsyat macam-macam buat cerita kan. Dia pun tawaf juga. Kebetulan dia tawaf tu ceritanya, hak ni Syekh Nadwi dulu semasa dia mari dulu, dia cerita Syekh Nadwi. Khomeini sekali tawaf, dia pun ada juga sekali. Dia duduk baca doa. Apa dia doa? Syekh Nadwi pun ada dekat tu. Dia pun kata, Rabbana ighfir lana. Syekh Nadwi pun baca, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Dia tak baca hak tu. Wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dia baca sampai habis ayat. Dia tak baca sebab kalau baca ayat tu canggah dengan pegangan dia Syiah dia tu. Sebab ayat tu doakan untuk sahabat-sahabat awak dulu. Dia baca Allahumma ighfir lana gitu saja. Rabbana ighfir lana. Sedangkan kalau baca ayat Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, teruslah. Tak baca. Itu Syekh Nadwi sendiri cerita tu. Maknanya orang-orang yang molek, orang tak molek pergi belaka Mekah ni. Tak ada apa. Itu isyarat. Dajjal tu isyarat kepada apa dia? Dajjal tu makna orang yang menimbulkan fitnah dalam agama lah, menyebabkan jadi orang jadi keliru betul dalam hal agama. Itu maksud Dajjal. Hak kata Dajjal tak boleh masuk tu, hak Dajjal hak sebenar lah. Hak ni isyarat kepada orang yang mengikut Dajjal. Hak tu boleh masuk. Dajjal hak sebenar tak boleh masuk. Hak ni hak Nabi tengok ni alam misal itu. Dia kata alam misal tu. Alam misal tu ada kalanya orang tengok dalam keadaan sedar gini. Ada kalanya orang tengok dalam mimpi. Alam misal. Bukan dalam alam kenyataan. Sebab dalam alam kenyataan kita sudah tahu dah. Dalam hadis sebut dah, Dajjal tak boleh masuk dalam dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Macam mana siapa boleh tawaf ni? Ini nak ayat alam misal. Alam misal ni dia nak gambarkan kepada kita makna yang lain yang perlu ditakwil, iaitu orang-orang yang rosak akidahnya dan menimbulkan fitnah dalam agama begitu banyak pun boleh tawaf juga. Itu makna dia. Bukan makna Dajjal semati. Dan Nabi Isa, bukan Nabi Isa saja yang tawaf, orang lain kalau baik-baik pun tawaf juga. Isyarat gitu. Lepas tu apa ya? Tunjuk Dajjal dengan Nabi Isa ni dari segi mana? Kesesuaiannya dari segi kedua-duanya orang panggil Masih. Hak tu pun Masih juga. Hak ni pun Masih juga. Dalam Quran sebut Masih Nabi Isa tu. Dalam hadis sebut Dajjal ini Masih. Dari segi nama tu serupa. Yang keduanya dari segi hak ni dia mari daripada Yahudi. Dajjal ni Yahudi. Lepas pada tu Nabi Isa ni dia lahir daripada mana? Kawasan Palestin lah ni. Lebanon lah ni. Nabi Isa dalam hadis kata akan turun tu situ. Sudah isyarat kepada dua kumpulan ni akan bertentangan akhir zaman. Dan kemuncaknya dia yang mana? Dajjal, kepala dia tu hak paling berjaya lah di kalangan pupuk dia dalam menyesatkan umat. Dia akan mati di tangan Nabi Isa. Itu isyarat. Itu isyarat letak Nabi Isa dengan Dajjal tu sekali. Kalau zaman dulu dia payah nak faham tu. Kalau riwayat hadis Nabi Isa akan turun sana gitu gini. Sebab apa? Pada masa tu orang Yahudi tak ada. Yahudi ni baru ada ya. Kerajaan Israel tu baru ada ya, negeri Israel. Dulu tak ada. Orang tak apa faham. Tapi kalau lah ni mudah dah nak faham. Mudah. Lepas tu kita tengok Dajjal tu, bab Dajjal suku lah tu. Dajjal ni kita kata dah rupa dia dalam hadis sebut dah lagu tu terai tu nampak pelik tu. Dari segi zahir pun nampak tak comel dah. Mata dia tu mana duduk muka nak tutup lagu mana. Nampak macam mana orang boleh ikut juga. Bahkan dalam hadis-hadis yang lain disebutkan dia tulis kafara, dan disebutkan tak tahu baca pun tahu baca juga. Tahu baca lagu mana. Itulah dia baca dengan nur iman. Kalau orang tu ada iman, walaupun dia jahil belah mana pun, insya-Allah dia selamat.
Dia cerita lain ni, bukan biasa ni. Kalau orang tu panas dari mana pun, dia tak akan nampak lah hak cacat tadi. Ngaku Tuhan lagu tu cacat, dia tak akan nampak. Boleh terima semacam. Tu berat dah lah kalau lagu tu. Berat dah lah. Terang lagu tu pun boleh terima lagi sebagai Tuhan. Boleh terima lagi. Boleh terima tu lagu mana? Hak hidup, sepanjang hidup dia sesuai dengan dia tu. Dajjal. Lepas pada tu cerita riwayat daripada Ubaidullah bin Abdullah bin Mas'ud, bahawa Ibnu Abbas menceritakan ada seseorang pergi jumpa dengan Nabi SAW. Dia pun kata, malam tadi saya bermimpi, dia kata. Dan dia kemukakan hadis seterusnya. Hadis ini akan datang. Nak Imam Bukhari nak di sini orang tu kata uritul lailata, malam tadi saya mimpi. Itu makna mimpi tengah malam. Tu ya nak. Dia tidak ayat pasal mana-mana. Mimpi malam tadi. Dan mimpi itu betul. Tak apalah itu dari segi sanad. Babur ru'ya bin nahar. Ini bab mimpi pada waktu siang. Mimpi pada waktu siang. Setengah orang kata mimpi tengah hari tak boleh pakai. Lagu mana? Imam Bukhari nak cerita sini dak. Mimpi tengah hari pun boleh juga. Yang pentingnya orang tu orang baik. Sepas semalam kita sudah cerita dah. Bahkan dalam hadis banyak sekali hadisnya disebut kau dekat dunia ni dengan kiamat, kau tepat mimpi orang yang benar dalam kehidupan dia. Kau tepat orang yang jaga kebenaran, lidah dia dan segala-galanya dia jaga. Orang tu mimpi dia lebih tepat. Kau jauh orang tu, kau benar dia, kau tepat mimpi dia. Kau dekat dengan akhir zaman. Maknanya zaman kita ni, kita kata nak banding dengan zaman Nabi dulu, lebih dekat lah. Akan kata lebih dekat lagi. Itu kelebihannya. Kelebihan orang yang benar. Dia kata ru'yan nahar. Wa qala Ibn Aun an Ibn Sirin ru'yan nahar mithlu ru'yal lail. Sebab apa dia mari Ibn Sirin? Sebab Ibn Sirin ini imam dalam ilmu ta'bir mimpi ni. Ibn Sirin kata mimpi tengah hari serupa dengan mimpi malam juga. Serupa. Jangan kita kata mimpi tengah hari tak jadi. Tak, serupa juga. Cumanya ia bergantung kepada orang tu. Bergantung kepada orang tu sendiri. Tak kira mimpi tu, tak kira malam ke siang, tak kira. Orang tu kalau betul, kalau benar, maka mimpi dia pun benarlah. Lepas tu Imam Bukhari buat barilah hadis ni. Barilah hadis ni. Bahkan ada riwayat daripada Ja'far As-Sadiq, dia kata mimpi yang paling mudah, cepat untuk ditakwilkan adalah mimpi tengah hari. Mimpi tengah hari. Mana mimpi yang lebih baiklah, mimpi yang lebih tepatlah. Mimpi tengah hari, iaitu qailulah, tidur tengah hari. Dengan sebab itu ada kelebihan juga tidur tengah hari ni. Kepada orang-orang yang baik, masa mana-mana pun serupa. Tengah hari pun menjadi pedoman dan petunjuk juga. Tidak kata mimpi tengah hari tak jadi. Tak. Mimpi tengah hari pun jadi. Kita nak tahu mimpi yang betul, yang tak betul, yang akan jadi atau tidak jadi, salah satu panduannya ialah kita ingat lama. Setengah orang dia kata kalau mimpi nak suruh ingat lama, bangun tu makan garam lalu. Tak ada apa tu, karut saja tu. Tak payah makan garam. Kalau mimpi tu mimpi yang benar, ada panduan untuk hidup kita akan datang, apa semua, kita akan ingat lama. Itu salah satu panduan dia. Kesan dia lama ingat. Hak kita mimpi masa kecil, ingat lagi. Tapi kalau hak mimpi hak mengarut-ngarutkan syaitan ni kan, banyaklah hak tu. Tak ingat lama, lepas tu dia lupa. Kalau mimpi hak pelik-pelik, hak besar-besar, memang kita ingat lama. Kepada kita lah masing-masing. Dan hak bab mimpi ni, hak ni secara rekah lah, kayak asas. Maknanya boleh beli kitab cara kau mimpi lah. Tengok kitab-kitab yang muktabar, terutamanya Ibn Sirin. Ibn Sirin insya-Allah boleh pakai. InsyaAllah boleh pakai. Sekarang ni banyak dalam bahasa Melayu pun ada dah. Tengok tu. Tengok tu. Kalau tak puas hati lagi,
Boleh jadi kita belah bagi ke atau papah ke, betul ke tidak. Kita kena rujuk lagi lah kepada orang lain, terutamanya orang yang reti Quran dengan sunnah. Sebab mimpi ni hak paling tepatnya hak tu, hak ada dalam Quran, hak ada dalam sunnah, hak tu paling tepat. Tak ada dah hak lain. Hak lain tak betul, tak betul hak lain. Dia ada juga masalah mimpi ni, ada buku takbir mimpi buku bahasa Inggeris pun ada juga. Hak tu macam-macam lah, mari punca tak tahu mana lah hak tu. Hak tu kita tak boleh pakai. Kita sebagai orang Islam nak baca-baca untuk saja baca tu tak apa, nak pegangan, nak panduan tak boleh. Sebab panduan kita Quran dan sunnah. Jadi hak Quran dan sunnah ni lagu mana? Misalnya semalam kita sebut kalau pasal raja ke apa kan, masuk dalam rumah, masuk dalam negeri, apa makna? Dia ada ayat dia. Semalam kita sudah baca dah. Kalau orang perempuan telah isyarat kepada orang perempuan, apa makna? Ka'annahun nabaydum maknun. Ada dalam Quran telah tersebut isyarat kepada bidadari. Isyarat kepada bidadari. Dia mesti ada takwil lah tu. Kalau padi gandum, apa makna? Dia ada. Hak paling dekatnya Quran dengan sunnah. Kalau mimpi minum susu, misalnya minum susu, bagus waktu tu. Sebab apa? Dalam hadis ni jelas minum susu maknanya boleh ilmu. Mimpi nampak air mengalir ke apa tu, ada jernih ke, itu pun bagus. Mimpi jumpa dengan orang alim, Nabi-Nabi tu memanglah jumpa dengan orang alim, bagus. Mimpi-mimpi yang bagus berlaku. Begitulah. Seterusnya kita tengok kitab tentang mimpi lah waktu tu. Selebihnya. Jadi di sini nak cerita mimpi tengah hari. Jadi hak mimpi tengah hari ni dia mari hadis Ummu Haram. Nabi SAW pergi ke rumah Ummu Haram. Bagaimana Ummu Haram tu bagi makan kepada Nabi SAW. Lepas tu dia duduk tafli tu, usak-usak rambut Nabi SAW. Dia ni kan lebih muda daripada Nabi SAW. Sebab lepas pada Nabi SAW wafat tu, lama lagi dia hidup, sampai pergi perang ke apa boleh pergi perang. Mana lebih muda, macam mana dia layan Nabi SAW gitu. Dia ni mahram, kau bukan mahram. Setengah-setengah orang dia kata tidak mahram, tapi ni khusus dengan Nabi SAW. Tak apa buat lagu tu. Tidak lagu tu. Dia ni mahram, haram nikah dengan Nabi SAW. Sebab tu kita tengok ni dalam Asyiyah nombor 9. Fa in qulta kaifa jaza lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam dukhuluhu 'alaiha. Macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi duduk masuk dalam rumah dia, lepas tu siapa dia usap-usap rambut Nabi sambil tidur duduk dekat dia. Lagu mana ni? Qultu kanat khalatahu min ar-radha'. Ni mak saudara susu dia. Mak saudara susu boleh. Dia kadang-kadang walaupun nama mak saudara pun, dia dari segi umur tu lebih muda. Lebih muda. Sebab kita kata pak dara. Kata pak dara pun kadang-kadang lebih muda daripada anak saudara tu. Sebab dari segi hubungan keturunan tu. Supaya juga di sini dari segi radha', mak saudara susu. Mak saudara susu, bukan mak saudara benar, tapi mak saudara susu pun dia mahram juga. Tak boleh juga menikah. Sebab itulah boleh Nabi SAW masuk duduk dekat dia gitu tu. Jadi peristiwa ni tengah hari ni. Hak tu Imam Bukhari naknya. Fadakhala 'alaiha yauman. Pada suatu hari Nabi SAW pergi masuk ke rumah dia. Yauman, pada suatu hari. Dia bukan kata lailatan dah. Dia tak kata lagu tu. Ini menunjukkan tengah hari. Lepas pada tu makan ke apa semua tu, semalam kita sudah baca dah, Nabi SAW pun tidur. Lepas tu dia pun jaga sambil suka dia. Ummu Haram pun kata, apa yang menyebabkan kau suka wahai Rasulullah? Nabi SAW kata, sekumpulan, satu golongan daripada umatku ditunjukkan kepadaku sebagai pejuang fisabilillah. Mereka meredah tengah lautan ini sebagai ataupun seperti ataupun macam raja-raja di atas singgah sana. Mana hebatlah nampak. Hebat. Tidak sebagai orang yang susah melarat, tidak. Naik tu duduk atas singgah sana. Isyarat dah. Isyarat akan menang. Duduk atas singgah sana tu kan maknanya berjaya lah. Seperti raja-raja, hebat.
Dia pun kata, wahai Rasulullah, doalah kepada Allah biar saya dia termasuk dalam kumpulan demo tu. Nabi SAW pun doa selalu. Lepas tu dia letak kepala tu, tidur pula. Tapi maknanya mimpi lah. Bila kata tidur ni, hak nampak tadi tu, hak ditunjukkan kepada dia tu dalam mimpi lah. Ini menunjukkan mimpi tengah hari pun serupa dengan malam juga. Cuma bergantung kepada orang yang mimpi tu. Kalau orang yang mimpi tu orang hak tidak molek, tengah malam pun tak ada apa juga. Dekat sahur, pada masa sahur pun tak ada apa juga. Tetapi sepuas malam lah kita sudah jumpa dah kan. Orang kafir, mimpi orang kafir lagu mana, mimpi orang fasik lagu mana. Kadang-kala dia betul juga. Menjadi paduan juga. Kadang-kala. Bahkan bukan untuk dia, untuk orang ramai pun kait juga. Terutama kalau dia tu ada kedudukan lah dalam masyarakat, macam raja ke, presiden ke, atau apa-apalah kita kata. Orang besar kena perhati juga mimpi dia tu tidak saja. Kalau hak pelik-pelik. Lepas tu sekali lagi tidur tu, bangun tu suka pula, sampai suka. Saya pun kata, apakah yang menyebabkan kau suka wahai Rasulullah? Dia kata, satu kumpulan daripada umatku ditunjukkan kepadaku sebagai pejuang-pejuang fi sabilillah. Baginda bersabda seperti dalam yang pertama tadi. Lagu itulah. Meredah laut juga. Orang meredah laut juga. Lagu tu juga hebatnya. Saya pun kata, wahai Rasulullah, doakan supaya Allah memasukkan saya ni jadi salah seorang daripada mereka itu. Nabi SAW kata, anti minal awwalin, mu termasuk dalam hak dulu. Hak dulu. Maknanya ada dua kumpulan rupanya. Dua rombongan. Hak dulu. Lepas pada tu ceritanya, lepas Nabi SAW wafat ke apa, lama lah selepas pada tu. Lama selepas pada tu, 10 tahun. Mana di zaman Sayyidina Uthman. Di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Setengah ulama kata zaman Muawiyah jadi khalifah. Tak betul. Hak betulnya zaman Muawiyah jadi gubernur bagi pihak Sayyidina Uthman. Di zaman Sayyidina Uthman. Di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan ni, apa yang disebut zaman dia ni? Biasanya kalau sebut zaman, itu maknanya zaman pemerintah dia tu sebagai pemimpin agung, sebagai khalifah. Di sini tidak begitu. Sebabnya dia yang bertanggungjawab menyiapkan armada tentera laut Islam yang kuat di zaman Sayyidina Uthman. Zaman Sayyidina Umar lagi dia minta dengan Sayyidina Umar. Kira-kiranya dia tahu dah ni hadis ni. Dia nak boleh ke dia. Minta dah biar kita buat tentera laut, biar kemah. Tapi tak itu lagi zaman Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Uthman dia minta lagi. Lepas tu Sayyidina Uthman pun benarkan dia. Dia pun kemahlah tentera laut. Situlah. Nak pergi perang mana? Nak perang dengan tentera Rom di Cyprus. Cyprus. Jadi puak-puak ni sudah sampai dah ke Cyprus tu. Dia ni Ummu Haram pun masuk dalam kumpulan Muawiyah pun pergi jadi panglima dia. Jadi laksamana dia lah. Satunya dia yang mencetuskan idea tu, dan dia pula yang jadi pemimpin agung dalam pasukan tentera tu. Dia bukan gubernur duduk cokok kita saja. Tak, dia pergi sekali. Sebab itu sebut zaman Muawiyah. Lepas tu ala kelik naiklah kenderaan dia, terjatuh dia. Bila turun daripada laut tu kelik perang. Jatuh daripada kenderaan dia tu, mati dia situ. Ni kumpulan yang pertama. Sebelum pada tu tak ada lagi tentera Islam ni pergi perang kat laut, tak ada lagi. Orang yang mula-mula pergi perang kat laut ialah di bawah pimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dalam Bukhari dulu kan kita sudah jumpa dah, inna awwala jaishin min ummati yaghzuna al-bahr qad aujabu. Kumpulan yang mula-mula pasukan tentera yang mula-mula sekali meredah laut daripada umatku, qad aujabu, pasti mereka mendapat syurga. Itu jaminan Nabi SAW. Jadi pemimpin dia hak nombor satu sekali bawa bala tentera tu, siapa dia? Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan Nabi SAW mimpi ni ada kaitan dengan kumpulan tu. Mulukan alal asirah, macam raja-raja di atas singgah sana. Siapa jadi pemimpin dia?
Sebab tu Syiah tak boleh pergi. Orang yang benci kepada Muawiyah ke mana-mana tak boleh pergi. Bila berhadapan dengan hadis ni, semua terima. Tak ada orang lain. Mula-mula sekali perang kot laut ni Muawiyah. Mula-mula sekali. Tak ada orang lain. Sebelum pada tu tak ada. Dia mula-mula sekali. Dan hadis ni Nabi SAW suka. Tanda makna molek lah tu. Kalau tidak apa dia suka. Bangga. Bangga. Siapa pemimpin dia? Muawiyah. Dan sebut sahabiah dia ni, mak saudara dia susu ni, mati dalam kumpulan tu. Mati dalam kumpulan tu. Minta suruh Nabi doa biar masuk dalam kumpulan. Mana molek lah tu. Takkanlah orang lain molek pemimpin dia nombor satu. Tak molek. Tak pernah sabar lah. Tak pernah sabar. Dalam hadis ni juga ada isyarat. Selepas pada tu ada lagi pergi ikut laut. Hak mana? Ulama-ulama semua kata anak dia Yazid bin Muawiyah bawa pasukan tentera pula pergi perang. Dan dalam kumpulan tu termasuk Abu Ayyub Al-Ansari dan ramai lagi sahabat-sahabat yang lain. Termasuk Sayyidina Husain sendiri. Sayyidina Hasan pun pergi perang di bawah Yazid bin Muawiyah. Jadi Laksmana dia. Perang ke laut. Dan sampai sekarang ni ada lagi kubur Abu Ayyub duduk di Turki. Hak tu pasukan yang kedua. Hak Nabi sebut sini. Hak Nabi sebut sini. Jelas ada. Kalau tengok sejarah, siapa dia? Jadi pemimpin Yazid. Kalaulah Yazid tu sebagaimana ahli sejarah sebut, bermain dengan kera, main-main dengan monyet, suka menari-nari, minum arak. Lagu mana sahabat yang begitu ramai boleh terima dia jadi pemimpin tu? Nak memimpin tentera ni, boleh kau jadi mabuk lagu tu? Seperti yang digambarkan dalam tak betul. Sebab tu tak lagi. Dia kena balik kepada sunnah ni, hadis ni. Dia kena balik sini. Kadang-kadang dengan sejarah tu, cerita juga tu kita leka dengan hak tu. Tak tahu hak mana betul, hak mana tak betul. Jadi habis apa ditubuhan hak mana-mana betul tu pun sapuh juga dalam ingatan kita. Sedangkan hak ni mimpi Nabi SAW ni. Ini menunjukkan betul Nabi SAW bangga. Bangga, suka. Takkanlah hak tak boleh. Bab ru'yan nisa, ini bab mimpi orang perempuan. Mimpi orang perempuan. Semalam pun kita baca sekali tu. Ni kalau nak habis pun tak habis juga ni. Hanya bab ni. Rasanya kita berhenti sekali lah malam ni. Dan insya-Allah bulan puasa ni cuti lah. Malaysia ada lagi langgar tu. Kita akan start pula insya-Allah, tak ada apa-apa lepas raya lah, lepas 7 hari lepas tu lah. Mungkin minggu kedua selepas raya ke, gitulah. Sementara tu kita berhenti sekali lah. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana.